Meskipun 6 tahun berlalu, persoalan mengenai siapakah dalang tragedi pesawat MH17 dan mengapa ia berlaku masih kekal misteri dan terus menyelubungi tragedi yang mengorbankan 298 penumpang daripada 17 negara itu. Dengan perkembangan terkini melibatkan siasatan dan pembicaraan kes itu, persoalan baru pula timbul. Adakah proses perundangan antarabangsa sedia ada mampu menuntut keadilan buat mangsa serta waris mereka? Ridwan Hussein ada laporannya. Perbicaraan kes tembak jatuh pesawat MH17 itu bermula 9 Mac tahun lalu setelah 4 dalang kejadian didedahkan pasukan penyiasatan bersama antarabangsa JIT. Keempat-empat tertuduh adalah dalam kalangan 3 warga Rusia, Igor Girkin, Sergei Dubinsky dan Oleg Pulatov serta seorang rakyat Ukraine, Leonid Karchenko. Perkembangan itu nyata memberi harapan baru buat mereka, terutama waris bangsa yang menunggu selama 6 tahun. Namun adakah ia mampu menjadi satu titik pengakhiran atau sekadar satu proses perundangan semata-mata? Apatah lagi dengan keengganan Rusia untuk bekerjasama selain menafikan pembabitannya dalam tragedi itu. Ini kerana kita dapati bahawa beberapa pihak sendiri yang menyatakan mereka tidak mahu untuk bekerjasama, apatah lagi untuk memastikan bahawa mereka boleh membawa individu-individu yang dianggap sebagai suspek utama penembakan jatuh itu ke muka keadilan. Dan ini terutamanya melibatkan negara Rusia sendiri yang secara terangan telah menolak perbicaraan yang berlangsung dan juga telah menafikan hasil penemuan yang dibuat oleh penyiasat-penyiasat daripada kerajaan Belanda itu sendiri. Bagaimanapun katanya sememangnya amat penting untuk mencari kebenaran selain menuntut keadilan buat semua mangsa serta waris berkenaan. Dengan pindahan perlembagaan Rusia baru-baru ini, hasrat kerajaan Belanda mengheret Kremlin ke Mahkamah Hak Asasi Eropah dilihat sekadar simbolik semata-mata. Tindakan membawa tuntutan ini ke Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropah merupakan satu tindakan tepat kerana mahkamah ini boleh menetapkan civil compensation atau ganti rugi sivil untuk mangsa atau keluarga mangsa. Meskipun begitu, kita maklum bahawa ini lebih kepada simbolik. Dalam konteks Rusia, Rusia telah meminda perlembagaannya pada tahun ini dengan menetapkan bahawa perlembagaan Rusia mengatasi undang-undang antarabangsa. Tambahnya, isu kredibiliti perbicaraan yang ditangguhkan hingga 31 Ogos itu tidak seharusnya timbul kerana ianya berjalan mengikut lunas perundangan selain memastikan mereka yang didakwa diberi peluang untuk membela diri. Meskipun menyedari hakikat itu, adik kepada salah seorang mangsa Allahyarham Nur Rahimah Muhammad Nur menyifatkan keadilan sebenar harus ditegakkan demi mereka yang terkorban serta waris yang menunggu sekian lama. Masih lagi tak ada maknanya selagi keputusan belum kami perolehi, dan kami berharap kepada suspek yang itu mendapat keadilan yang setimpalnya atas perbuatan mereka itu. Itu yang kami harapkan, bukan saya, bukan keluarga saya saja, malah keluarga mangsa semuanya masih lagi mencari dan masih mengharap keadilan yang sebenar-benarnya. Jelas bagi semua waris mangsa, tragedi hitam itu apa jua keputusan dan tindakan selepas ini nyata tidak mampu memadam kesedihan, keperitan dan kerinduan buat mereka yang telah pergi 6 tahun lalu. Namun harapan tidak pernah putus agar keadilan ditegakkan dalam apa jua keadaan. Laporan Ridwan Hussein, TV3.